Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihil hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi serta ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati dan Allah lindungi kita insya-Allah. Al-Latifah As-Salisah, tafsiran secara rahsianya. Latifah ni satu istifadah, satu ilmu yang diambil daripada ayat-ayat yang kita bahaskan. Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni mengambil daripada ayat nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Sebahagian daripada ahli-ahli kitab meninggalkan kitab Allah di belakang mereka. Jadi ini satu bahasa yang Allah letakkan, nabaza wara'a zuhurihim, nabazal kitab wara'a zuhurihim, meninggalkan kitab di belakang mereka. Kenapa disebut wara'a zuhur, tinggal dekat belakang? Ini menunjukkan bahawa ini kiasan, bukanlah dia ambil kitab letak belakang, bukan begitulah. Ini adalah satu kiasan yang menunjukkan kepada kita bahawa ahli kitab, terutamanya orang Yahudi, sentiasa meninggalkan ajaran-ajaran yang Allah telah turunkan. Kata Syekh Ali Sabuni, fihi ziyadatu tashni' wa taqbih 'alal yahud. Ianya menambah keji dan buruknya perangai Yahudi. Mereka dapat taklifan, tanggungjawab. Kitab ni adalah satu tanggungjawab, satu amanah, baik orang Yahudi, baik kita umat Islam. Kita Al-Quran, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah ajukan amanah. Antaranya amanah adalah Al-Quran. Tapi semua tak mau, takut. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Ini ayat 72 surah Al-Ahzab, tentang besarnya amanah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Semua tak nak. Fa abaina, aba, tak nak, enggan. Bukan tak nak je, wa ashfaqna, sangat takut. Kalau takut biasa khaif,
takut. Khauf kan, khaif ni bahasa apa nama pasar sikitlah kan, bahasa fusaha. Khauf, anta khaif, hang takut kan. Jadi bila sebut isfaq, sangat takut. Ada dua yang saya ingat, ada banyak. Perkataan isfaq ni, perkataan sangat takut. Pertama, makhluk-makhluk as-samawat, langit, bumi, gunung-gunung dan yang lain-lain sangat takut nak terima Quran ni, nak terima amanah Allah ni. Satu lagi ayat 59 surah Al-Kahfi. Tadi ayat 72 Al-Ahzab. Perkataan isfaq, sangat takut. Yang kedua yang saya ingat ialah ayat 59 surah Al-Kahfi. Ketika manusia menerima kitab. Dia macam ada lebih kurang sama kan. Dulu makhluk sangat takut nak terima kitab. Bukan manusia lah, selain manusia daring, berani kan. Tapi tak ada pun. Tuan-tuan, kebanyakan kita, tuan-tuan lah, 60-70 maksudnya dah apa panggil, senang kata warga emas lah kan, dah kemuncak dah. Berapa ayat Quran yang kita dah amal, faham, laksanakan di antara 6,326 ayat. Sebab tu that's why semua tak nak, tapi kita nak. Sampai dunia kita leka. Tah mana pergi 6,326 ayat tu, kita layan macam mana? Kita lebih faham buku lain daripada buku nama Quran. Kita lebih faham kitab lain daripada kitab nama Al-Quran. Tapi masa ada lagi. Selagi mana hidup, selagi tu ada masa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 59 surah Al-Kahfi, manusia takut. Dulu mula-mula makhluk takut terima kitab. Yang kedua, ayat 59 surah Al-Kahfi, manusia takut tengok kitab. Tapi bukan kitab Quran, kitab amalan. Pada hari kiamat kelak. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin. Sama ayat mushfiq. Dan bila diletakkan, dibentangkan kitab, ada berapa? 99 kitab setiap orang. Satu kitab sejauh mata memandang, kata Nabi. Letak je kitab, buka je kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Pendosa-pendosa, engkau akan lihat, hai Muhammad, sangat takut melihat apa yang ada dalam buku tersebut. Sangat takut. Allah guna perkataan yang sama, isfaq. Sangat takut. Jadi kita dulu dah berani kan. Tak ada perasaan sangat takut. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita pun tak rasa sangat takut lah. Tapi itu sangat tipis. Sangat sedikit orang yang tidak takut melihat kitab. Sebab kita kebanyakannya pendosa. Kullu bani Adam khata', manusia pendosa kebanyakannya. Sebab tu kita di sini, kalau kita tak nak sangat takut bila tengok kitab di akhirat kelak, kena sangat amal dengan kitab di dunia ini. Kena tengok Quran, tengok kitab, supaya nanti kita tengok kitab amalan tenang. Mudah-mudahan kita doalah. Haitsu tarakul amal bi kitabillah, di mana orang Yahudi tidak mengamalkan kitab Allah. Wa a'radu anhu bil kulliyah, meninggalkan keseluruhan kitab. Sya'nal mustakhif bisyai'i al mustahzi' bih, keadaan orang yang meremehkan kitab, mempermain-mainkan kitab. Ini perangai Yahudi, meremehkan, mustakhif, mustahzi', memperolok-olokkan kitab. Dan mereka lebih suka watamassaku bi asatir, lebih suka dengan asatir. Apa asatir? Dongeng. Asatir daripada perkataan asturah, maknanya dongeng. Min fununis sihri wasya'udzah, dongeng
dalam ilmu sihir dan ilmu perdukunan. Inilah yang Yahudi suka. Mana geng-geng santau, geng-geng sihir ni kira macam pengikut Yahudi lah. Sebab mereka lah yang mula-mula yang dapat buku-buku yang diletakkan syaitan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Jangan kedai boykot, tapi perangai Yahudi tak boykot. Itu yang penting. Perangai Yahudi banyaklah kalau kita nak bahaskan dari kitab kan. Ada satu kitab tebal ni tentang tasyabuh. Kitab pasal tasyabuh. Apa tasyabuh? Menyerupai orang jahat. Dia ada banyak. Menyerupai orang kafir, menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, menyerupai, saya lupa ada lagi, ada 4-5 lah, tapi di perbahasan ni banyak. Menyerupai orang kafir banyak, menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, menyerupai syaitan, ada banyak perbahasan tebal ni kan. Mana ulama dah karang, kita je nak belajar ke tak nak belajar kan. Ini kira buku-buku ni kira buku yang ringkas, buku yang sedang saya syarah kat tuan-tuan, 2 jilid. Bagi ulama-ulama kira macam beginner lah, permulaan. Tapi pun alhamdulillah saya dapat feedback yang cukup baik daripada tuan-tuan kan. Perempuan pun ada kan, feedback yang cukup baik. Banyak benda-benda yang baik, benda-benda yang baru kan. Ini perangai Yahudi. Yang keempat, rahsia tafsir sebalik ayat-ayat yang kita bahaskan. Kenapa Allah muqaranah, Allah bandingkan syaitan dengan sihir. Kalau kita tengok balik ayat tadi, ayat 102 kan, kata ulama Allah banding syaitan dengan sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Itu ayat dia. Tetapi syaitan yang kufur. Sebab apa? Mereka mengajar manusia ilmu sihir. Maknanya Allah sebut syaitan kufur disebabkan sihir. Kenapa sihir ini kufur? Itu persoalannya. Kenapa sihir ini kufur? Anna sihra fihi isti'ana bi arwah khabithah syarirah minal jinni. Sesungguhnya sebab apa syaitan dan juga sihir ni dikaitkan dengan kufur? Syaitan dibandingkan dengan sihir, dan sihir ini kufur kerana sihir ini cara dia isti'anah, minta bantuan dengan roh-roh jahat, dengan roh-roh jahat. Syarirah yang keji, khabisah, syarirah yang jahat, iaitu roh-roh jin. Jangan salah faham ya. Orang Melayu terutamanya pengarah-pengarah filem merosakkan akidah umat manusia. Pengarah filem, banyak filem dia cerita hantu dikaitkan dengan roh dalam kubur. Tak ada. Di sini sebut siapa roh jahat tadi? Minal jin wasyayatin. Roh jahat, jin dan syaitan. Kerana roh manusia, baik yang baik, baik yang jahat, berada di alam barzah. Dulu masa zaman tahun 90-an, budak-budak yang sekolah menengah tengok cerita apa, nenek gayung. Bisa dengar nenek gayung. Indonesia banyaklah cerita-cerita macam ni, tapi orang Melayu pun nak ikut juga. Apa nenek gayung? Perempuan yang mati tak sempat dimandikan. Dia pun cari orang tolong mandikan. Gayungkan aku, mandikan aku. Dia datang tengah malam. Bayangkan Haji ya, datang tengah malam dia suruh mandi. Jenuh kita kan. Mungkin benda ni betul, tapi bukan orang yang dah mati hidup semula, tak. Sebab ayat 100 surah Al-Mu'minun menyatakan bahawa orang yang dah mati berada di alam lain. Ayat 100 surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ayat ni saya 99 dan 100 dia ada kait. Hatta iza jaa ahadamul maut qala rabbirji'un. Bila seorang yang
jahat itu mati, mereka bila sampai ke kubur, Rabbirji'un, hai Tuhanku kembalikan aku. Ni ayat ni boleh kita feeling. Tuan-tuan nak feeling boleh baca ayat 99 dan 100. Nak rasa macam mana kalau kita dah terlambat, dah masuk kubur baru menyesal. Ni rasa dia. Rabbirji'un. Orang yang dah terlambat, dia menjerit, Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku nak beramal soleh fima tarak. Dulu aku tak buat, dulu aku tak sempat, dulu aku bla 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 bla, kan. Dia menyesal. Apa Allah jawab? Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan orang yang dah terlambat, orang yang dah masuk kubur. Itulah ucapan dia, nak balik semula. Kita di dunia santai, kan? Banyak leka, alhaakumut takasur, leka dengan memperbanyakkan harta. Sampai kubur baru nak balik semula. Kalla, Tuhan kata tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang dia ucap. Inilah dalilnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat ni cerita pasal orang jahat. Orang jahat tak akan kembali. Dia berada di alam barzah. Dia disebat, yang Nabi sebut ada mitraqah, ada hammer. Hammer tadi punya dahsyat kekuatan dia. Kalau diketuk gunung yang besar, gunung Everest, gunung Kinabalu, hancur sekali ketuk. Bagaimana manusia diketuk pada dua telinganya serentak, tapi tak mati. Sakit amat sangat, tenggelam, terbenam, tak mati. Dan Nabi sebut jeritan yang diketuk tadi, kalau manusia dengar jeritan tadi, la sa'iqa, pasti akan mati. Kalau kita dengar lalu kubur tadi, lalu dengar jeritan si mati tadi, si yang diseksa tadi, dengar dia, kita yang mati, dia tak mati, kan? Dia sebenarnya kalau dalam alam barzah, dalam alam akhirat, mati settle. Masalahnya tak mati. Itu masalah dia. Masalah dia, ini yang perlu kita fikir. Masalah sebenar kita bukan masalah dunia, masalah akhirat. Sebab kalau kita bermasalah di akhirat, habis. Di dunia kita boleh cari solusi. Dunia perit mana pun, sebab tu orang Gaza dia hebat, kan? Dia boleh gembira, dia boleh main-main. Baru ni tengok apa, video anak-anak kecil sambut birthday tengah perang, 2-3 hari lepas, kan, tengah perang, tapi boleh buat sambut birthday seronok-seronok. Kalau kita tak tahulah, kan, kena kita janji, ya, sana bom sini bom, kita boleh agak-agak boleh sambut birthday agak-agak. Satu lagi dekat hospital, saya lupa hospital Syifa ke, dia boleh buat main, buat apa, kata orang tua lah, dewasa lah, hey budak, tengah buat apa? Tengah usung orang sakit. Dia main-main orang mati syahid, kan? Ni tengah perang ni, dalam tempoh sebulan perang ni, kan? Dia boleh main-main, dia seronok budak-budak, sebab mereka telah disuntik dengan bahawa dunia ini sementara. Masalah apa pun hancur, 54 masjid hancur, apa benda hancur, kehilangan, mereka sedih bukan tak sedih, tapi di sana menanti kegembiraan yang luar biasa. Farihina bima atahum, orang-orang yang mati syahid gembira dengan rezeki yang ada dalam kubur nanti. Jadi kita punya akidah kena faham, orang mati tak hidup balik. Ustaz, saya nampak Ustaz kemarin pakcik saya balik rumah je nampak depan, lepas tu dia lari. Itu qarin. Kalau nampak sejibit sejebon tu, dia dah mati, itu nama qarin. Nabi sebutlah hadis sahih Muslim, semua manusia ada qarin. Lalu sahabat kata, engkau pun, aku pun, illa, kecuali Allah dah, bukan kecualilah, tapi Allah dah membantu aku dengan mengislamkan, mengelokkan, mengimankan qarin aku. Qarin Nabi baik, beriman, soleh. Qarin kita biasanya tak baik lah. Dia akan menyuruh kepada kejahatan. Itu qarin. Kalau nampak sebiji muka, kan, kita tak, bila dah meninggal kita tak kembali ke dunia. Tak ada yang kata balik rumah. Itu hadis-hadis yang sangat dhaif. Tak ada. Akidah kita ialah mereka berada di alam yang lain.
Kalau syahid, mereka berada di jaufi ta'irin khidrin, Nabi sebut, berada di rongga burung hijau. Dia bukan burung sangat, sebab Nabi sebut ta'ir ni benda yang terbang, mungkin helikopter kan, ta'ir. Kalau burung betul ta'irun, tapi boleh juga terjemah burung. Jauf, rongga dalam, mungkin dalam kapal terbang hijau, khidrin, Nabi sebut hijau, dalam rongga benda yang terbang warna hijau, helikopter ke jet ke apa tak tahu. Itu orang mati syahid. Orang beriman, raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Orang kafir dan orang fasik, liang-liang neraka, hufrah min hufarin niran, Nabi sebut. Jadi ini akidah kita. Jangan kita percaya. Masalahnya benda ni sentiasa ada kan. Tengok cerita hantu je mesti orang mati hidup balik. Cerita hantu Indon ke, cerita hantu Korea ke, cerita hantu orang putih ke, cerita hantu Malaya ke, semuanya satu kapla. Rosak kan. Jadi kita beriman bahawa siapa pun mereka berada di alam barzah. Kita sambung esok insya-Allah. Cuma sebelum saya lupa, minggu depan di Bali saya balik kampung. Bukan kerana saya merayakan saya balik kampung lah, ambil kesempatan lah, sebab isteri saya pencuti, saya pun balik lah. Jadi Rabu lah, esok ada. Cuma nak beritahu saya takut lupa, kadang terlupa. Jadi minggu ni macam biasa, minggu depan start Rabu lah, sebab Senin Selasa cuti. Saya balik kampung, balik Perak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna huda wa tuqa wal afa wa ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka samiyud du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hasina lana. Allahumma ansur Islam wa azil muslimin wal mujahidin wa ansur muslimin mustad'afin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.